Kebebasan kumada lecturer Dr. Saiful Azri, Om Tongotong Pinai Toinsanan, dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 20 akan membentangkan tentang adat dan ritual kematian bagi kaum Kadazan Dusun. Sebagai pengenalan, Sabah mempunyai lebih kurang 50 bahasa yang dituturkan dan antaranya ialah bahasa Kadazan Dusun. Kaum Dusun juga dikenali sebagai Kadazan Dusun kerana kedua etnik ini merupakan daripada kelompok yang sama, yaitu Mongoloid, yang mana Mongoloid ini bermaksud mereka yang masih mempercayai adat resam dan juga undang-undang nenek moyang mereka. Penggabungan kedua etnik ini dan beberapa etnik kecil adalah disebabkan pertelingkahan politik. Biasanya upacara kematian ini dipimpin oleh Bobohizan dan kini disebabkan oleh peredaran zaman. Upacara kematian ini dipimpin oleh pastor atau father. Kebiasaannya kaum ini menganuti agama Kristen, namun ada juga mereka yang menganuti agama Islam. Assalamualaikum, nama saya Anisha binti Muhammad Yusuf, istri 231604242, membentangkan tentang kejadian sebelum kematian Kadazan Dusun. Menurut Salam Muhammad Nurdin, masyarakat Kadazan Dusun ini mempercayai Mogom Biruo, yaitu petanda tentang kematian atau sembuh sesuatu penyakit itu melalui ramalan dukun yang diterima. Ramalan dukun yang diterima melalui mimpi. Apabila berlakunya sesuatu kematian, mereka menganggap kematian tersebut sebagai satu musibah yang berpunca daripada perbuatan iblis. Sebagai tanda, mereka merujuk kemarahan terhadap jin dan iblis yang membinasakan si mati. Harta benda seperti gong dan tajau diketuk dengan kuat bagi melepaskan geram mereka. Jadi apabila seseorang dari masyarakat Kadazan telah meninggal dunia, kejadian tersebut perlulah disebarkan kepada seluruh penduduk kampung. Hal ini terjadi kerana setiap masyarakat perlu bersimpati dan bekerja sama supaya kesedihan yang tidak dialami oleh ahli keluarga mangsa. Jadi masyarakat Kadazan mempunyai petang larang dalam soal kematian. Oleh itu, apabila upacara penguburan dijalankan, setiap anggota masyarakat Kadazan tidak dibenarkan melakukan pekerjaan terutamanya pekerjaan menanam padi. Ini kerana mereka percaya kalau anggota Kadazan Dusun ini melakukan pekerjaan tersebut tidak akan mendapat apa-apa hasil dan penyakit-penyakit ada menimpa kepada mereka. Namun pantang larang ini hanya dikenakan kepada mereka yang tinggal berhampiran sahaja. Bagi masyarakat Kadazan yang tinggal berjauhan pula masih boleh melakukan sebarang pekerjaan. Persiapan sebelum upacara penguburan, ahli keluarga si mati ini akan memandikan mayat tersebut. Seluruh tubuh mayat akan dicuci dengan menggunakan air sehingga bersih dan wangi. Amalan memandikan si mati adalah bukan sahaja sinonim kepada masyarakat Kadazan Dusun, malahan ia turut menjadi amalan kepada masyarakat lain. Upacara memandikan si mati ini adalah dilakukan bagi membersihkan tubuh mayat dari sebarang kekotoran. Setelah itu, seluruh tubuh si mati akan dilap sehingga kering serta mayat tersebut akan dipakaikan dengan pakaian khas. Pakaian tersebut perlulah pakaian yang bersih, cantik dan indah-indah, wangi-wangi dan sebagainya. Saya Ellen Gabriela akan meneruskan pembentangan sebelum adat kematian masyarakat dusun. Mayat yang telah lengkap dengan pakaian akan direnciskan dengan air wangi yang bertujuan untuk memastikan mayat tersebut dalam keadaan harum. Menjadi keunikan bagi masyarakat Kadazan Dusun, jika si mati merupakan penghisap rokok, maka ahli keluarga akan memasukkan rokok tersebut ke dalam mulut si mati. Begitu juga jika si mati merupakan penghisap curut, ahli keluarga akan menyelitkan curut di bibirnya buat seketika. Tujuannya adalah agar si mati tidak kempunan kelak. Sebelum mayat dikebumikan, mayat akan disimpan di rumah sehingga 3 hingga 7 hari dan akan dijaga oleh ahli keluarga. Semasa mayat tersebut dijaga, satu pantang larang yang wajib ialah menjaga mayat daripada dilangkahi binatang seperti dilangkahi kucing. Kerana mengikut kepercayaan, mayat yang dilangkahi kucing atau binatang akan bangkit menjelma menjadi manusia raksasa yang bengis. Seterusnya ialah adat berjaga-jaga.
Adat ini diamalkan karena masyarakat Kadazan percaya apabila berlakunya kematian, apabila suasana bertukar menjadi gelap diikuti dengan suara kilat atau petir, iblis atau jin akan datang menyerupai seekor burung besar yang dipanggil sebagai mendatan. Burung tersebut akan menyerang si mati dan coba untuk menerbangkan mayat tersebut. Oleh itu, ahli keluarga si mati akan menyangkutkan kain pakaian di sekeliling kawasan mayat sebagai simbolik elakan serangan burung tersebut. Begitu juga dengan suasana di rumah. Semua ahli keluarga dan saudara mara yang hadir dilarang untuk bercakap kasar. Suasana di rumah perlulah sunyi dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang akan dipalu sebanyak 3 kali, yaitu semasa matahari terbit, matahari terbenam, dan pada tengah malam. Gendang dan gong tersebut dipalu dengan perlahan-lahan yang dipanggil sebagai Surabaya. Oke, seterusnya yaitu adat semasa kematian dalam kaum Kadazan Dusun. Adat yang pertama yaitu adat berjaga-jaga, di mana ahli keluarga, di mana mayat si mati akan dimandikan dan dilap dengan toala bersih dan direnjis dengan air wangi. Kebiasaannya mayat ini akan diletakkan di dalam rumah selama 3, 4, atau 7 hari demi untuk membuka ruang kepada mereka yang jauh untuk memberi penghormatan terakhir kepada si mati. Seterusnya yaitu mayat juga akan dijaga dengan baik oleh ahli keluarga atas tujuan untuk mengawasi iblis yang dipercayai akan menerbangkan mayat. Ahli keluarga juga perlu awas dengan kucing, terutamanya kucing hitam, karena kucing ini boleh membawa malapetaka kepada si mati maupun ahli keluarganya sendiri. Oke, seterusnya yaitu adat Mogi Nupus yang bermaksud simpati terhadap si mati, yang mana ahli keluarga ini dia menangis sekuat hati atas tanda simpati kepada si mati. Bagi mereka yang berkemampuan, penyembelihan hewan ini dijalankan sebagai salah satu tanda penghormatan terakhir kepada si mati. Dan hasil penyembelihan tersebut akan dijamu kepada tetamu yang hadir, baik dari bersaudara mara yang dekat maupun yang jauh. Pada zaman dahulu, tanduk kerbau ini akan disangkut pada kayu nisan, namun disebabkan oleh munculnya kepercayaan agama, amalan ini tidak lagi diamalkan pada masa kini. Dan seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Seterusnya ialah memelobong, yaitu upacara pengebumian. Masyarakat Kadazan Dusun menjalankan upacara mogihad, yaitu menangisi si mati sambil memukul-mukul lantai yang terbuat daripada bambu di sekeliling mayat, sehingga lantai menjadi rosak dan mayat jatuh ke tanah. Tanah di mana tubuh si mati itu jatuh akan dijadikan pusara persemadiannya yang terakhir. Keluarga si mati akan meninggalkan rumah berkenaan bagi mengelakkan bertembung dengan roh jahat yang pastinya akan membawa bala. Seterusnya ialah mogihad, yaitu menangisi si mati. Seperti yang disebutkan tadi, mogihad adalah sebahagian daripada tata cara memelobong yang melibatkan rumah kediaman si mati dirosakkan. Memandangkan ia sudah tidak praktikal lagi, upacara mogihad mengalami perubahan. Upacara ini lazimnya dilaksanakan oleh mereka yang telah berumur sama ada dalam kalangan ahli keluarga atau anggota masyarakat yang lain. Mereka akan dikenali sebagai si mogihad. Si mogihad ini akan datang ke hadapan keranda, menangisi dengan kuat sambil melafazkan kata-kata yang menggambarkan kesedihan mereka karena kehilangan si mati. Dalam kalangan tetamu yang hadir menziarahi si mati, mereka juga boleh melakukan upacara ini. Selepas tahun 1960-an, mayat-mayat mula dikebumikan menggunakan keranda. Gaya hidup yang jauh lebih baik dan modern menjadikan amalan merosakkan rumah tidak lagi praktikal untuk terus diamalkan. Seterusnya ialah mengongkoriu, yaitu memberikan bekal. Si mati akan dibekalkan dengan beberapa barangan yang kononnya akan diperlukan oleh mereka untuk melanjutkan kehidupan di alam seterusnya seperti pinggan mangkuk, pakaian, alat-alat untuk bertani, dan barang-barang pribadi. Pemberian barang-barang ini diharapkan akan memudahkan si mati di alam seterusnya. Akhir sekali ialah porundun, yaitu pengorbanan hewan. Pengorbanan hewan dilakukan sebagai peneman si mati di alam seterusnya. Nilai atau bilangan hewan yang dikorbankan melambangkan status kekayaan si mati sewaktu hayatnya di dunia. Lazimnya,
Hewan yang akan disembelih adalah ayam. Hewan yang telah disembelih ini kelak akan dijadikan makanan bagi tetamu yang hadir menziarahi si mati. Seterusnya ialah selepas pengebumian. Kita masuk bahagian pengenalan. Makan-makan adalah adat terakhir dalam upacara kematian masyarakat Kadazan Dusun. Biasanya, upacara ini dijalankan pada tahap yang berlainan. Antara majlis makan yang diadakan adalah majlis makan 3 dan 7 hari, majlis makan 40 hari, dan majlis makan 100 hari serta majlis makan 3 tahun. Tahap tersebut dijalankan disebabkan oleh beberapa tujuan berdasarkan kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun. Majlis makan 3 hari akan diadakan selepas 3 hari mayat dikebumikan, dan majlis makan 7 hari akan diadakan selepas 7 hari mayat dikebumikan. Keluarga si mati akan menitikkan lilin ke bawah rumah melalui celah lantai sebanyak 3 kali pada hari majlis makan 3 dan majlis makan 7 hari. Kenduri ini dijalankan secara kecil-kecilan dengan menjemput saudara mara dan sahabat terdekat saja. Serta makanan yang dihidangkan adalah menu makanan seharian masyarakat kaum Kadazan Dusun. Majlis makan 40 hari. Majlis makan 40 hari akan diadakan selepas 40 hari kematian berlaku. Majlis ini akan dijalankan pada siang dan malam. Semua saudara mara yang ada pertalian dengan keluarga si mati, sahabat yang dekat dan jauh, akan dijemput menghadiri kenduri ini. Makanan yang dihidangkan adalah kuih muih, lauk pauk, dan daging, serta ayam. Pada hari tersebut, anak lelaki keluarga si mati akan ke kubur untuk menjemput si mati menyertai kenduri ini. Makanan yang disediakan akan dijamukan selera selepas anak lelaki tersebut pulang dari perkuburan. Pada malam berikutnya, gong dan gendang akan dipalu dan anak-anak si mati akan menari tarian Sumazau secara bergilir-gilir mengikut usia. Sehubungan itu, tarian ini juga akan mengelilingi hidangan yang disediakan. Kemudian, cucu-cucu akan menari diikuti dengan saudara mara yang berdekatan. Manakala, makanan akan dihidangkan selepas upacara Sumazau selesai. Sini saya akan membentangkan kaitan majelis makan 100 hari. Majelis ini akan diadakan selepas 100 hari kematian. Kenduri ini akan dijalankan secara lebih besar daripada kenduri makan 40 hari, dan seekor lembu atau kerbau serta beberapa ekor ayam akan disembelihlah untuk kenduri ini. Jadi tujuan kenduri ini dijalankan adalah untuk merasmikan penukaran pakaian putih yang dipakai oleh keluarga si mati sebagai pakaian berkabung dengan berpakaian biasa. Dari putih dia akan bertukar pergi pakaian biasa. Pakaian tersebut akan dibakar sebaik saja selepas ditinggalkan ladong bakar. Seterusnya, selepas adat tersebut selesai, ahli keluarga bebas memakai pakaian mengikut keinginan mereka lah. Adat gunting rambut juga akan dijalankan pada hari tersebut. Mengikut kepercayaan dorang, orang masyarakat dusun ini dorang akan mengadakan pertukaran pemakaian dan adat gunting rambut lah, disebabkan mereka mempercayai bahwa semangat roh si mati akan hilang dari tubuh badan si mati lah, begitu. Seterusnya ialah majelis makan 3 tahun. Dia agak berbeda sedikit daripada majelis makan 100 hari. Majelis makan 3 tahun ini ialah sebuah kenduri yang dijalankan agak meriah dan besar-besaran. Dia juga dinamakan kenduri minum, yang bermaksud makan-makan untuk kenangan. Kenduri minum ini akan disediakan secara siap tadi, besar-besaran dan meriah sekali berbanding dengan kenduri sebelum ini, bahkan dia untuk memperingati si mati lah. Kenduri ini dimulakan pada pukul 8 malam.
Makanan yang disediakan adalah 7 ekor ikan pari, 7 ekor ikan hiu, 7 tandan pisang, 14 ikan lain, 7 ekor arak benas, 1 tempayan tuak, 3 tempayan air tapai, 30 gantang kue kulupis, dan seekor kerbau. Makanan ini disediakan oleh keluarga si mati lah, dan juga saudara mara dan sahabat yang terdekat lah. Oke, kenduri ini dijalankan pada malam. Sebaik saja 7 dulang atau hidangan yang mengandungi 3 biji kulupis, seekor ikan hiu, seekor ikan pari, 2 sikat pisang, dan sebatang lilin. Ada seorang wanita yang diorang panggil yaitu pengupe dalam kalangan masyarakat dusun lah. Pengupe ini dia akan duduk di sebelah hidangan yang disediakan dengan memegang sebilah pedang ataupun sebilah pisau. Sebatang lilin akan digunakan sebelah semua hidangan. Pengupe ini akan menyalakan lilin itulah dan mulai menjampi ataupun membaca dia punya mantra atau jampi yang untuk memanggil hantu yang hendak makan hidangan tersebut. Selepas itu hidangan ini akan dimasukkan ke dalam sebuah tempurung kelapa lah dan akan diletakkan di pangkal tangga rumah. Adat ini sebenarnya jarang mempercaya untuk memberitahu hantu itu supaya tidak mengacau ahli keluarga yang masih hidup di sinilah. Kemudian paluan gong akan digendangkan dan dibunyikan mengikut nama gendang lah. Masyarakat dusun di Sabah. Pengenalan, di Sabah terdapat berbagai etnik dan suku kaum yang dapat dilihat, dan majoriti penduduk tertinggi di Sabah ialah Kadazan, yang dahulunya dikenali sebagai orang dusun. Dan mereka amat berpegang teguh terhadap adat resam nenek moyang. Oleh itu, kajian ini tertuju kepada adat pantang larang suku kaum yang terletak di negeri Sabah. Kajian ini juga akan menceritakan pantang larang adat ritual masyarakat dusun di Sabah. Pantang larang adat ritual masyarakat dusun. Yang pertama, Mopolobong. Pemakaman dalam tradisi Mopolobong di mana keluarga si mati menyediakan karatan dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum jenazah dikebumikan. Setelah pemakaman, keluarga membersihkan diri dengan air daun limau nipis untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, Mompuat. Dilakukan dalam pemakaman di mana Mopolobong, di mana balu atau duda si mati akan disebut sebagai Mompuat dan tinggal di sebuah bilik selama 3 hari. Yang ketiga, tradisi pantang larang dilakukan selama 3 hari di bilik khusus untuk balu atau duda si mati. Keluarga harus memakai tua selama 100 hari. Tidak boleh memotong rambut atau mencukur janggut atau misai, dan tidak boleh makan ikan yang ditubas selama 3 tahun. Jika terjadi pergaduhan selama 7 hari berkabung, sogit seekor kerbau akan dikenakan kepada yang terlibat. Saya Muhammad Ashraf bin Amran, BC 23160235. Adat yang pertama adalah adat memberitahu. Apabila seseorang yang berbangsa Kadazan dusun meninggal dunia, semua penduduk kampung akan diberitahu dan dikabari tentang kematian tersebut. Tujuan dari adat ini adalah untuk masyarakat Kadazan dusun berkongsi perasaan sedih dan tidak hanya dirasakan sendiri oleh keluarga si mati. Seterusnya, sekiranya terdapat masyarakat Kadazan dusun yang meninggal dunia, masyarakat mereka dilarang untuk melakukan pekerjaan seperti menanam padi. Mereka percaya menanam padi selepas kematian seseorang hanyalah pekerjaan yang sia-sia dan akan membawa penyakit.
Namun pantang larang ini dikecualikan untuk masyarakat Kadazan Dusun yang tinggal dan berada di tempat jauh. Adat yang kedua adalah adat berjaga-jaga. Semasa melakukan upacara pengebumian, jenazah si mati akan dikenakan pakaian yang indah-indah. Masyarakat Kadazan Dusun juga akan menjaga jenazah itu dari dilengkahi oleh kucing yang berwarna hitam. Kerana mereka percaya jika dilengka akan menyebabkan roh si mati mengamuk dan membunuh semua orang yang berada di kawasan tersebut. Adat yang terakhir adalah Mogunipus. Adat Mogunipus adalah adat untuk keluarga, rakan-rakan dan saudara mara si mati menunjukkan simpati dengan menangis sekuat hati. Manakala keluarga yang kaya akan menyumbangkan dan menyembelih kerbau atau lembu sebagai tanda penghormatan mereka yang terakhir kepada roh si mati. Sebagai kesimpulan, masyarakat Dusun Sabah memang memiliki warisan budaya yang sungguh unik, asli, dan menarik. Adat yang dilakukan oleh suku kaum ini memberi impak yang positif kepada seluruh masyarakat setempat untuk terus menghormati dan meneruskan adat tradisi turun-temurun.